Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Hasrat seorang anak gadis lulusan pengajian Bahasa Melayu dari Universiti Teknologi Mara UiTM, Nur Fazilah Abdul Rahman, untuk terus berbakti kepada kedua ibu bapanya tidak kesampaian apabila beliau terkorban di Baham Sang Bedal awal pagi semalam. Kejadian berlaku di Kampung Binjai dekat Limbang ketika mangsa sedang mandi di sungai di hadapan rumahnya. Menurut bapanya Abdul Rahman Budin, anak bongsunya itu mandi ke sungai bersama ibunya, tetapi ibunya yang lebih awal kembali ke rumah hanya menyedari kejadian itu apabila jirannya memberitahu anaknya dibaham buaya. Jiran kami dari seberang itu memberitahu mengariki sijilahnya, ditarik buayanya. Terus abangnya dari sini terus turun, terus merajuni. Apa dengan terjun dia ada? Katanya Nur Fazilah yang baru saja mendapat tawaran mengajar sebagai guru ganti di Sekolah Kebangsaan Talahak selama 2 minggu, merupakan seorang anak yang periang dan kehilangannya sudah pasti meninggalkan kesan di hati keluarga. Sementara itu, saat-saat cemas turut dikongsikan oleh seorang saksi yang merupakan jiran keluarga berkenaan. Mudah-mudahan saya ini seberang wudhu lah. Dan seberang sungai ini ada kami punya rumah kami. Jadi terangkat satu teriakan yang kuat, Mbak. Nutrais tadi meneriak kuat. Jadi dengan sendirinya macam persana ingin tahu kan, nampak teruslah itu buaya yang menggigit kurang lebih dalam setengah rantai dari sini ini, dia pun tenggelam lah tu. Cuma itulah satu kami pun macam untuk pertolongan orang ramai itu. Tambahnya penduduk kampung dengan kekuatan lebih 15 buah perahu memberikan bantuan untuk menyelamatkan mangsa namun mengalami kesukaran. Nanggung itu hidup, mula-mula ia timbul masih hidup. Masalah nampak ya apa ni macam ni kata ni bergerak. Sekali dalam setengah jam lebih lah. Sekali dilepaskannya timbul itu. Tapi ia masih mencari lagi masih mencari. Macam timbul dalam setiap 15 minit ada lagi timbul. Beliau turut mendedahkan bahawa kelibat sang bedal itu sering kelihatan sejak akhir-akhir ini di sungai berkenaan, malah tenakan mereka turut jadi mangsa. Manakala Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Zon Limbang, penolong penguasa bomba Boni Martin Saging Mato, ketika dihubungi mengesahkan kejadian tersebut. Ini merupakan kes pertama mangsa maut di Baham Buaya di bahagian Limbang. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Kuching semalam melakukan penerbangan ihsan dari Miri ke Kuching bagi membawa 2 pesakit di Hospital Miri mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Umum Sarawak. Menurut juruterbang penerbangan ihsan itu, Meja Ahmad Sazwan Muhammad, penerbangan menggunakan pesawat jenis CN235 220M tersebut lepas dari lapangan terbang Miri pada pukul 1.30 petang. Pesawat tiba di Pekalan Udara Kuching pada pukul 3 petang. Beliau berkata kedua-dua pesakit yang diterbangkan ialah Encik Astroy Aping, 20 tahun dan Johadi Johari, 21 tahun. Sebenarnya dah banyak kali penerbangan ihsan ini dilakukan, sama ada di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak. Apabila ada saja permintaan daripada agensi kerajaan lain, pihak TUDM akan cuba sedaya upaya untuk memenuhi permintaan tersebut untuk memindahkan pesakit-pesakit yang kritikal daripada hospital biasa ke hospital besar yang mempunyai pakar untuk merawat pesakit tersebut. Turut menyertai penerbangan itu 4 anggota TUDM Kuching, seorang jururawat dan seorang doktor hospital Miri. Polis daerah Pedawan menahan 14 individu serta menyita 4 buah motosikal dan sebuah kereta dalam op lejang khas dan op bersepadu kemarin. Ketua Polis daerah Pedawan, Superintendent Eng Ahlek, dalam satu kenyataan media semalam berkata pihaknya telah mengeluar 45 saman selain merampas 0.38 gram syabu dan 1 paket plastik lut sinar yang mengandungi serbuk kuning dalam operasi tersebut. Beliau berkata penahanan tersebut hasil daripada pemeriksaan ke atas 1,224 individu melibatkan 1,146 kenderaan dan 17 bengkel dan premis perniagaan. Op lejang khas dan op bersepadu tersebut bertujuan untuk mengurang dan membantras kes-kes jenayah khususnya kecurian kenderaan dan motosikal serta pecah rumah. Ia juga bermatlamat untuk menangani aktiviti-aktiviti dan kes-kes narkotik melalui pemeriksaan ke atas bengkel-bengkel dan premis-premis perniagaan barang terpakai serta sekatan lalu lintas. Seramai 83 anggota penguatkuasa terlibat dalam operasi tersebut yang bermula pada pukul 12.30 hari dan berakhir pada 12.30 malam pada Khamis lepas. 3 pertubuhan bukan kerajaan NGO Dayak di Sarawak berharap Mahkamah Persekutuan dan akan campur tangan dalam rayuan kerajaan Sarawak terhadap pengiktirafan adat Iban, pemakai menua dan Pulau Galau.
Presiden Persatuan Siswazah Dayak Sarawak SDGA Dr. Dusit Jaul berkata, buat masa ini dua NGO lain yang terlibat dalam perjuangan ini, Kongres Kebangsaan Dayak DNC dan Persatuan Iban Dayak Sarawak Sadia yang kini sedang mengumpul dana bagi tujuan rayuan ini. Jelas Dr. Dusit, pihaknya memerlukan dana sekurang-kurangnya RM250,000 bagi membiayai proses rayuan ini. Rayuan telah difail pada awal April lepas dan setakat ini pihaknya telah membentuk sekumpulan pasukan peguam seramai 13 orang bagi meneliti kes tersebut. If we Dayak are to lose our NCR land rights in the form of Pemakai Menua and Pulau Galau, the foundation of our NCR land, the foundation of our NCR land right will come to an end. Dr. Dusit menyatakan perkara ini kepada media di pejabatnya di Kuching. Beliau menjelaskan bahawa Pemakai Menua dan Pulau Galau merupakan hak utama kaum Iban melibatkan hasil bumi, tanah, hutan dan pelbagai lagi sumber di kawasan luar bandar. Dr. Dusit turut mengharap pelbagai pihak tanpa mengira fahaman politik dan agama untuk tampil menjayakan perjuangan ini. Dijangka lebih 2,000 peserta mengambil bahagian dalam larian Malam Amal Hari Malaysia 916 sempena Hari Malaysia 2015 pada 15 September 2015 yang akan menjadi satu acara bersejarah kerana julung kalinya dianjurkan oleh Majlis Bandaraya Miri MBM bertempat di Taman Marina Miri. Menurut Dato' Bandar Miri Lawrence Lai, larian bertemakan gaya hidup sehat itu akan diadakan pada 15 September 2015 bermula pukul 10.30 malam. Manakala acara kemuncak pula penyeraan detik Hari Malaysia yang bermula pada pukul 11 malam. Tambah beliau, larian melibatkan laluan sepanjang 5 km dan yuran pendaftaran pula sebanyak RM50 merangkumi bayaran baju dan pingat untuk setiap seorang peserta. Beliau berkata demikian pada sidang media larian Malam Amal Hari Malaysia 916 di Miri. Selain meningkatkan kesedaran awam terhadap pembentukan Malaysia, beliau menjelaskan bahawa larian amal ini bertujuan untuk kebajikan memandangkan hasil kutipan yuran pendaftaran itu kelak akan diserah kepada Pusat Dialisis Buah Pinggang Bulan Sabit Merah Malaysia cabang Miri.